Saya ada satu action cam. Kalau saya nak rakam sesuatu pada jarak yang dekat, contoh saya ada satu subjek sini, saya cuba record. Okay, jarak dekat je. Try record. Okay, nampak tak? Blur kan? Tak nampak. Kita rasa macam dia tak fokus tepat. Sekarang, kita try satu solution. Saya ambil satu lens ini, ada satu kantar kat sini, letak kat depan saya punya kantar kamera ni, lens kamera ni. Tengok sekali lagi. Okey. Tu kan dah okey tu. Dia dah makin fokus. Tadi tak fokus, sekarang dah fokus. Dia boleh rakam benda yang dekat, tapi yang jauh dia akan blur pula, dia terbalik. Sebab saya tambah lens. Sekarang, kenapa kita punya action cam ni tak boleh nak fokus benda yang dekat? Dia hanya boleh fokus benda yang jauh saja. Tapi bila saya tambah satu lagi lens, kenapa tiba-tiba pula dia hanya boleh fokus yang dekat saja, tapi dia tak boleh fokus yang jauh? Dalam video ni saya akan terangkan, tapi sebelum tu saya nak buat dia punya casing dulu ni. Sebab macam susah je, takkan saya nak pakai tape dia letak kat sini. Sebab saya nak gunakan kamera ni untuk kamera outdoor saya. Sebab lepas ni kan saya akan buat bertukang banyak. Jadi bertukang banyak ni saya malah nak bawa saya punya setup kamera pelik-pelik ni. Nanti leceh saya nak bertukang, saya nak pakai action cam saja. Saya design 3D dulu, saya buat jenis ada hinge sikit, ada angsel dia. Sebelum ni first time lah kiranya saya buat benda yang ada angsel. Settle design, saya 3D print, settle 3D print, saya pun cabut. Ni dia. Saya kena buang dia punya support dulu. Okey, potong semua support dan test. Okey, nice. Sekarang try letak Ni saya ada koleksi lens ataupun saya punya filter untuk close up filter. Saya ambil satu. Masuk tak? Muat. Clip. Okey, nice. Dia longgar sikit tau dengan saya punya lens kamera ni. Memang saya saja buat longgar sebabnya saya nak letak sesuatu supaya dia senang lekat. Cabut filter dia kejap, keluarkan. Okey, kat tepi-tepi saya punya case filter ni saya letak double tape je bagi dia ketat sikit. Cuba je masuk dekat kamera. Okey, nice. Dia tidaklah ketat sangat dan tidaklah longgar sangat, sederhana. Okey, kita cuba sekarang. Saya nak cabut dulu dia punya filter ni, tak nak pakai filter dulu. Kita try sekali lagi. Kita nak nampak perbezaan dia. Saya rakam. Okey. Okey, ni tadi yang blur tadi kan? Yang blur ni nampak tulisan semua susah nak baca. Memang tak dapat baca lah tulisan ni. Yang besar-besar tu mungkin lah kita boleh agak. Yang halus-halus tu memang tak dapat nak baca. Saya ambil saya punya close up filter tadi, yang lens tambahan tu. Tengok saya letak kat depan dia. Terus nampak SL570. Kita boleh nampak dah tulisan dia ni. Ada blur sikit tu sebab saya punya focal length tu tak betul. Saya kena adjust supaya fokus dia tepat. Alright, okay. Sebelum saya sambung, ada slot iklan kat sini. Video ni ditaja oleh Tuan Zulkifli Syafiee. Dia nak ajak kita urus kewangan kita. Ni antara buku dia lah, Misi Bebas Hutang. Contoh satu isi dalam ni, dia terangkan tentang beza hutang positif dengan hutang negatif. Tak semua hutang ni teruk. Ada hutang okey, ada hutang tak okey. Jadi kalau nak dapatkan buku daripada Tuan Zulkifli ni, boleh pergi ke website link kat bawah. Kalau tak nak beli pun tak apa. Dia ada banyak panduan percuma, tips-tips tentang pengurusan kewangan dekat dia punya website dia. Pergi. Sambung. Okey. Yang saya punya lens tadi ada banyak jenis sebenarnya, bukan satu saja. Contoh, saya ada satu sini yang jenis dia tambah 4. 4 kali close up supaya fokus dia dekat. Nak dekat lagi, saya ada satu lagi iaitu 10 tambah 10. Ini lagi dekat. Ini yang paling dekat tadi, yang inilah. Alright, saya dah ada dua saya punya lens ataupun close up filter saya. Saya kalau nak guna saya punya kamera, kalau rakam biasa ni, saya punya boleh rakam biasa je sebab ini dalam dia punya minimum fokus tu dalam 90 cm, tak silap saya. Okay, 1 meter lah. Kalau kurang daripada 1 meter, contohlah 1 meter kurang, dia akan nampak blur. Sekarang bila saya nak rakam kerja-kerja kayu saya nanti, swap saja. Ini yang saya punya 4 kali close up, masukkan sini, settle. Jadi saya dah buat 2 set. Satu set yang 4 kali ni tambah 4 ni, saya dah kira dia dalam 1 jengkal lebih sikit. Dia dalam lebih sikit daripada 1 jengkal saya. Kalau saya rakam tu jarak benda ni dekat sini, saya kena pakai lens yang ini. Baru nak dia punya video tu sharp kat sini. Kat belakang tu akan blur sikit. Tapi kalau saya nak zoom dekat lagi, saya kena cabut yang ini, saya gantikan yang kali 10 ni. Ini akan rakam dalam tu berapa, setengah jengkal macam tu kot.
setengah jengkal juga. Dia kan rakam dekat-dekat macam ni. So kalau ada benda, contoh kalau saya buat kerja kayu, saya nak tunjuk bahagian saya gergaji yang halus kan, yang dekat-dekat saya nak zoom, nak close up betul-betul, saya pakai yang ni. Yang pakai yang close up filter yang ini. So ada dua. Okay, settle. Sekarang, kenapa benda ni berlaku? Dekat kita punya kamera ada koleksi lens sebenarnya. Kita nampak macam ada satu lens kat depan ni, tapi dalam tu sebenarnya ada beberapa lens. Cahaya yang masuk akan lalu lens dan kemudian pergi ke kita punya sensor sini. Contoh, sini ada sensor. Okay, ada sensor dalam kamera kita, ada sensor sini. Lepas tu pula kita ada kombinasi lens, kombinasi kanta kita kat sini. Kombinasi lens. Dan lens ni pula ada banyak jenis. Contoh, kita ada satu lens namanya kanta cembung. Bila cahaya daripada luar masuk ke kanta kita, dia akan terbias. Kalau yang tengah ni, dia akan terbias straight tau. Kalau cahaya daripada arah lain pula, dia akan terbias juga dan dia akan bertemu pada satu titik, iaitu titik focal. Okay, fokus lah. Kalau kat tepi ni pula, kadang-kadang dia tak kena kat titik focal yang sama dengan tengah tadi tu. Dia akan melencong tempat lain. Ini dah ada aberration kat sini. Untuk atasi masalah ni, dia letak satu lagi kanta cengkung, concave. Concave ni akan membuatkan cahaya yang terbias tu keluar. Sebab tu kat tengah tu dia kecil, tapi yang kat tepi ni akan kuat tau. Contoh kalau kat tepi ni, dia masuk sini, dia akan terkuat keluar tu. Supaya dia nak betulkan balik cahaya yang terbias tu. Supaya semuanya pada satu titik focal. Ini dipengaruhi oleh kita punya jarak dan jenis lens yang kita gunakan. Contoh, saya ambil saya punya action cam ni. Contoh sini, action cam, kamera saya. Saya ada orang yang beratur. Contohlah, ada 3 orang, makin lama makin jauh. Pada certain jarak ni, orang 3 orang ni akan nampak jelas. Dan kalau ada orang kat depan sikit, dia punya gambar dia akan blur-blur sikit. Untuk kamera saya ni, jarak itu adalah 90 cm. Kalau kurang je, dia akan blur. Sebabnya kerana kamera ni memang dah dibuat khas untuk tu, supaya boleh fokus benda yang jauh. Andai katalah saya ada orang dekat dan ada orang jauh. Cahaya yang dipantulkan oleh orang dekat ni akan masuk dalam lens dan kemudian dia akan terbias lalu kena pada sensor. Bila dia dekat, kombinasi lens ni tak sesuai, membuatkan sensor tu tak dapat capture image yang clear. Sebab dia bukan dalam focal length, focal distance yang betul. Jadi tak tepat gambar dia tu. Tu yang blur tu. Kalau saya padam balik, okay, saya padam dua-dua orang ni pun saya padam. Contoh, ada satu lagi lens kat depan tu, kata cembung, dia akan tolong fokuskan lagi. Kalau sebelum ni cahaya masuk tu tak bertemu pada satu titik, bila kita letak kata cembung, cahaya tu boleh difokuskan pada satu titik pada sensor kita. Barulah clear dia punya gambar dia. Tapi efek dia, benda yang jauh akan nampak blur pula. Jadi disebab itulah saya perlukan additional lens, yang ini concave, yang lens satu lagi tambahan ni, untuk adjust saya punya focal length tu, titik fokus tu, supaya saya tahu kalau jarak ni saya kena pakai ni supaya saya boleh nampak dengan jelas. Tapi kalau korang perasan, bila saya pakai benda ni, video tu dia punya tepi-tepi tu macam blur-blur sikit. Sebabnya apa? Sebab tengah dia biasanya okey. Kalau kat tengah, kat tepi kan kita punya lens tu dah susah cahaya tu nak terbias dengan elok. Dia kena banyak letak lens baru nak saling repair dia punya, kita panggil istilah dia aberration. Untuk saya okey lah, walaupun tepi-tepi tu tak adalah cantik sangat, tapi tengah tu orang boleh tengok dengan jelas. Bagi saya okey, sebab mudah. Kalau kita kawal fokus dalam lens yang kamera kita ke handphone ke kan, dia boleh kawal fokus tu dengan menggerakkan jarak antara lens-lens ni. Bila kita gerak-gerak oversway ni, dia punya focal length tu akan berubah. Lepas tu dia punya titik fokus pun akan berubah juga. Itu kalau penerangan yang basic lah. Saya tak boleh nak terangkan terlalu detail sangat, sebab ini pun bukan kemahiran saya sangat. Tapi asas dia gitulah. Untuk action cam saya ni, saya boleh beli mount yang boleh pasang mount sini. Lepas tu saya boleh letak lens, proper lens yang besar tu. Tapi kalau saya buat macam tu, dah macam leceh dah. Saya nak kamera yang kecil, mudah saya bawa. Sebab saya nak bertukang kayu bagai kan, buat seorang-seorang. Takkan saya nak pakai kamera besar-besar macam tu. Kejap nak alih sini, kejap nak alih sana. Memang melecehkan saya lah. Jadi saya pilih pakai kamera action cam yang kecil macam ni. Bila saya nak rakam benda dekat, saya just tepek kan saya punya filter ataupun lens tambahan ni. Tepek gitu je, dah boleh zoom in yang dekat, zoom in pula yang dekat. Saya dah boleh fokus untuk rakam benda yang dekat. Settle. Bila nak rakam benda jauh macam biasa, cabut balik, letak. Dia punya mounting dia pula macam GoPro punya mounting je. Tu yang memudahkan kerja saya nak record tu. Dia ringan, dia kecil.
Mana dia punya skru? Lepas tu skru kan. Settle macam GoPro je. Saya boleh mount dekat mana-mana. Dekat tripod boleh. Saya ada yang clamp punya tu. Saya letak clamp kat kayu ke, clamp dekat atas saya punya bengkel ke nanti kan. Letak kamera, senang. Gambar dia boleh lah. Tak adalah nak kata cantik sangat, tapi okey. Kalau saya pakai handphone boleh, tapi masih lagi still leceh sebab handphone touch sensitive. Lepas tu pula kalau terlalu lama dia panas. Kalau macam ni saya boleh rakam berjam. Rakam sambil cocok USB pun tak ada masalah sambil charge. Jadi itu je lah saya punya sharing hari ni. Saya share tentang macam mana fokus berfungsi, macam mana lens berfungsi, macam mana cara solusi saya yang saya akan gunakan untuk handle masalah saya punya action cam punya fokus ni. Saya dah tunjukkan, ada beberapa perkongsian, boleh lah. Okay, cukup lah. Saya nak buat banyak sangat pun tak boleh sebab saya punya equipment saya dah semua dalam kotak dah. Saya tak boleh buat konten yang terlalu heavy. Okay, tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wah Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.